bila medik. So kita salurkan apa yang dia nak tu, buka jalan. Tapi sentiasa ada perbincangan dengan anak-anak kita lah, apa yang sesuai untuk dia. Pastikan dia minat lah. Sebab kami ada je seorang kawan tu akhirnya mak dia nak sangat dia buat perubatan, so dia pun buat. Memang cerdik budaknya. Dia buat sampai tahun ke-6 tu, dah final year tu. Dia sebenarnya tak minat perubatan, tapi dia boleh buat. Dia sampai tahap dia cuba nak failkan exam dia tu, cuba nak failkan, lulus juga. Itu dahsyat tu. Kan, cuba nak failkan, lulus juga, terlulus. Dahsyat. Jarang kita jumpa situasi macam tu. Tapi dia tahu bila dia dah habis ni memang dia takkan jadi doktor pun. So akhirnya 6 tahun dia belajar tu, dia tak praktis pun lepas tu. Dia tak sambung pun buat housemanship dan sebagainya. So jadilah sekarang dia seorang designer, dan dia designer yang berjaya lah. Ada banyak logo-logo government sekarang ni dia yang buat. Yang cantik-cantik lah, bukannya Visit Malaysia yang dahsyat teruk dulu kan. Yang cantik-cantik punya logo, antaranya logo Kementerian Belia dan Sukan. Yang cantik tu dia buat. Dah bantu kan. Jadi insyaAllah boleh. Okey, apa yang kami buat selepas habis SPM, kita ambil SPM, ada baki 6 bulan tu. Waktu tu lah ni cerita, waktu tu Abah hantar kami ke Yaman waktu tu, dan tempoh 6 bulan sementara tunggu result tu. So yang settlekan urusan UPU apa semua tu Umi lah waktu tu. Terima kasih Umi ya. Jadi kami waktu tu pergi 6 bulan ke Yaman untuk kita belajar bahasa Arab lah. Satu belajar bahasa Arab, yang kedua kita mengulang semula Al-Quran, Kami sempat ambil sanad dekat situ, sanad Al-Quran. Dan juga yang ketiga kita belajar hidup susah. Sebab dekat Yaman ni boleh kata dia 40 tahun ketinggalan berbanding kita dekat Malaysia ni. Kalau orang ada motor dekat situ tu kira orang kaya dah tu. Orang kaya lah tu ada motor. Dia terkejut tengok kita boleh bawa motor, dia ingat kita orang kaya kan. Dahsyat. Kalau tak memang naik pick up je lah. Jadi itu kehidupan itu. So kita biarkan anak-anak kita ni merasa sedikit kesusahan supaya dia menghargai hidup ni. Benda tu memang kena ada. Nikmat kesenangan ni dia takkan boleh rasa kalau kita tak rasa betapa susahnya kehidupan ni. So biar bagi anak-anak kita rasa susah sikit, dan biar dia belajar hidup dekat negara orang, survive sendiri. Macam kalau saya nak cerita kenapa kami pilih Yaman untuk belajar bahasa Arab ni kan. Sebab sebenarnya bila Abang Aiman yang sulung sekali, dia kata nak belajar bahasa Arab dekat Yaman. Abah saya kata pergi dekat Kelantan lah, ramai tok syekh kita hebat dekat situ, betul. Memang ramai, kalau nak belajar bahasa Arab dekat Kelantan strong, kuat. Banyak tok syekh yang hebat. Tapi nak kata kenapa kita ke Yaman, sebab suasana dia. Kita pergi situ, kita belajar dalam kelas, benda sama je belajar. Huwallah ilallah, huwallah. Kan? Pergi dekat Kelantan pun kita belajar benda sama juga. Huwallah ilallah, huwallah. Keluar-keluar, Allah. Dia macam tu dekat Kelantan. Take over tu, kan. Jadi dia tak boleh praktis. Benda tu tak boleh praktis. So nak belajar bahasa ni kita kena praktis. Kalau kita duduk kat Yaman tu, kita nak beli sayur kita kena cakap bahasa Arab. Nak naik pick up tu kena cakap bahasa Arab, nak sewa rumah kena cakap bahasa Arab. So kita praktis kat situ. Dalam kelas belajar benda sama je. Macam Dr. Syamil ni dia terlebih sikit, dia suka cabar diri dia. Dia pergi masuk perkampungan Badui tu. Pergi dekat situ seorang-seorang. Kalau dia tak bercakap bahasa Arab, dia tak boleh nak makan, tak boleh nak tidur, tak boleh nak pergi tandas. Dia pergi seorang-seorang duduk kat situ dengan orang Arab semua. Balik tu berabuk lah dia cakap bahasa Arab. So itu apa yang kita buat dalam tempoh 6 bulan tu, sementara tunggu result SPM tu lah. So kita bina soft skill apa semua waktu tu, kemahiran bahasa, mengulang Quran, dan juga belajar ni lah, asas-asas dalam kehidupan ni. Sebab akhirnya kita nak anak kita ni yang kita cerita tadi bukanlah untuk kita bangga-banggakan. Anak aku dapat SPM 12A, anak aku hafiz 30 juz Al-Quran. Tak, kita nak anak kita ni giving back to the society. Akhirnya pulang balik ke akar umbi masyarakat, sampaikan kebenaran Al-Quran yang dalam masyarakat, dan menjadi aset ummah yang kita dambakan daripada awal-awal kita cuci najis dia tu. Anak kita akhirnya kembali memartabatkan maruah masyarakat kita ni, umat kita ni. Itu yang kita nak. Anak kita akhirnya kembali kepada masyarakat dan menjadi aset yang ummah
dambakan hari ini, insya-Allah. So ini apa yang kita boleh buat dalam tempoh 18 tahun ke atas ini, insya-Allah. Okey. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya tanya dulu, ada soalan tak setakat ni? Memang tak ada ada. InsyaAllah boleh. Tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Syarizan, ada dua pertanyaan ke, tak tahulah. Yang pertama saya nak tanya, dalam banyak-banyak buku ni saya tak nampak gambar Abah tu. Jadi di manakah Abah yang disebut-sebut sebagai salah satu sumber inspirasi saya juga nak melihat karakter Abah tu, tapi saya tak jumpa kat buku ni lah. Yang kedua, mungkin ada yang berpandangan alah bolehlah, mungkin genetik dia orang cerdik, sebab tu anak-anak pun cerdik kan. Kita orang ni orang kampung, kahwin pun mungkin level-level kampung, jadi anak-anak pun tak berapa nak menjadi umpamanya. Jadi mungkin ada yang mengatakan sebab genetik juga menyumbang kepada kejayaan anak-anak profas ni. Itulah persoalan saya. Wallahu alam. Okey. Itu terima kasih Ustaz. Insya-Allah. Ada lagi ke kalau kita nak kumpul? Ya, alhamdulillah ada. Boleh paskan mic Dia nak kena Ustaz start dulu tu. Jazakallah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Daljawati dari Kuala Kelawang. Soalan saya di sini, topik kita hari ini lebih kepada membina profas. Bukan membina, maksudnya kami mengambil inspirasi lah. Macam Umi kata tadi, not impossible, siapa-siapa pun boleh. Jadi untuk peringkat umur kami ni, ada anak yang sedang menghafaz, ada anak yang belum, dan ada juga peringkat umur kami yang anak-anak pun dah kahwin-kahwin. Jadi untuk kami sendirilah, boleh tak ada tips dari Umi supaya kami pun mungkin boleh menghafaz juga. Rasa tak terlambat. Macam Ustaz Suhail kata tadi, hafaz sampai bila-bila, cuma peringkat umur 16 tu yang terbaik kan. Jadi mungkin peringkat kami mak-mak, ayah-ayah dan mungkin juga nenek-nenek atau atuk boleh terlibat dengan hafazan Quran secara profesional. Bukan kami, tapi ilmu tu diturunkan kepada anak cucu kami. Wallahu a'lam. Okey, sekiranya ada lagi boleh kita buka. Jazakillah puan. Tu ada di belakang tuan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan. Saya ada anak kecil berumur 7 tahun. Saya cuba hantar ke tahfiz yang berdekatan. Tujuan saya sebab saya tak nak dia mengenal dunia sekolah dengan sekolah-sekolah biasa. Sebab saya tengok sekolah biasa ni banyak baik, ada, memang ada baiknya. Sebab anak saya ni mudah terpengaruh. Kalau tengok orang pegang telefon, dia asyik dengan telefon. Jadi saya nak habiskan tafsir saya hantar ke tahfiz yang berdekatan, tapi dia balik hari lah, pukul 12 dah balik. Jadi macam mana yang Tuan cakap tadi, seboleh-bolehnya jangan masukkan budak tu awal sangat ke tahfiz. Takut dia boring kan, ataupun macam dia macam tertekan ke apa kan. Macam mana ya saya, sebab bila dia dah pagi-pagi di tahfiz tu, ustaz ni banyak mengada adab dahulu sebelum mengajar pelajaran lain. Sebab ustaz tu melihat kepada situasi sekarang, budak banyak tak beradab walaupun berpendidikan tinggi. Jadi tapi satu kelemahan anak saya, balik tahfiz mesti nak tolong telefon. Jadi apakah tips daripada Tuan untuk saya cuba bentuk anak saya? Sebab saya sangat khawatir, menghafal boleh, ada hafal hadis yang simple-simple lah kan. Tapi bila balik mesti nak capai telefon. Adakah kerana persekitaran
Atau boleh tolong bagi saya tips macam mana saya nak cuba sebelum terlambat kan. Saya nak cuba bentuk anak saya. Terima kasih. Okey Tak ada lagi Baik. Kita kira tiga soalan itulah insya-Allah. Okey. Jazakumullah khairan jazak kepada semua yang memberi soalan. Insya-Allah soalan yang cukup hebatlah pada saya. Okey, kita menjawab tentang macam mana kita nak jawab tentang abah tu dulu ya. Boleh ya? Itulah biasa kita bagi golongan bapa ni dekat sini tadi dengar cerita ibu. Golongan bapa ni dah hampir bergoyang kaki ya. Hampir bergoyang kaki. Tapi sebenarnya kalau kita tengok ada puan kalau tengok dalam buku Membina Keluarga Profas 2 tu ada kita cerita detail peranan bapa dekat situ. Memang banyak topik kita bincang tentang peranan bapa. Kalau kita tengok dalam Quran kita akan jumpa banyak dialog yang wujud ni ialah dialog antara bapa dengan anak. Ya, macam mana Nabi Ibrahim berinteraksi dengan anak dia, Ismail. Macam mana Nabi Yaqub berinteraksi dengan anak-anak dia 12 orang tu dan juga Nabi Yusuf, termasuk Nabi Yusuf. Macam mana Luqmanul Hakim memberi wasiat kepada anak-anak dia. Jadi dialog yang wujud ni banyak dialog antara bapa dan anak. Nak bagi tahu dekat sini